Saya adalah pembentang pertama pada pagi ini dalam seminar isu-isu semasa Ahli Sunnah wal Jamaah, dan tajuk yang saya akan bentangkan adalah penjelasan mengenai hadis Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira ini adalah suatu pembentangan yang penting dan signifikan, insya-Allah. Dan saya juga mengetahui bahawa ini bukanlah kali pertama isu berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW dibentangkan di dalam seminar yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, kerana lebih kurang 10 tahun yang lepas jemputan dari ulama Mesir, Jabatan Mufti Negeri Sembilan menjemput mantan Rektor Al-Azhar iaitu Syekh Dr. Omar Hashim Hafizahullah dalam seminar Ahli Sunnah wal Jamaah, dan tajuk yang beliau bentangkan adalah berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Maka pembentangan pada hari ini adalah sebuah kesinambungan, kerana apa yang tidak disentuh oleh beliau pada hari ini akan disentuh secara spesifik dan khusus, iaitu berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Manakala Syekh Dr. Omar Hashim beliau menyentuh secara umum berkenaan dengan konsep dan juga faham Nur Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira penjelasan ini amat penting, bukan untuk memaksa sesiapa untuk mempercayai ataupun untuk memegang bahawa ciptaan yang pertama adalah Nur Nabi Muhammad SAW, ataupun untuk mempercayai keawalan kejadian Nabi Muhammad SAW. Kerana masing-masing di antara kita ada berlatar belakangkan perguruan yang berbeza. Maka masing-masing berpegang dengan latar belakang perguruan dan apa yang diajarkan oleh guru tentang apakah ciptaan yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan isu untuk memaksa sesiapa, tetapi oleh kerana ada beberapa pihak dan beberapa individu yang menyesatkan dengan qat'i berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW, yang menghurafatkan dan melipur-larakan perbicaraan tentang Nur Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya, kerana perbincangan Nur Nabi Muhammad SAW bukan suatu perbincangan yang baru. Ia dibincangkan sejak daripada awal permulaan Islam, iaitu pada zaman ulama salaf. Dan dalam kajian saya, dalam dapatan kajian saya, mendapati setiap era, pada setiap kurun, pada setiap abad, pada setiap zaman, begitu ramai ulama yang mengangkat perbicaraan Nur Nabi Muhammad SAW dan mensabitkannya sebagai ciptaan yang pertama. Dan mereka adalah ulama-ulama besar, mereka adalah ulama-ulama muktabar. Dan kesabitan keawalan Nur Nabi SAW yang disebutkan mereka dalam kitab-kitab mereka adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak bawa keluar daripada kocek mereka sendiri. Mereka bukan cedok daripada falsafah Yunani, mereka bukan cedok daripada falsafah Hindu dan Buddha, mereka bukan cedok daripada falsafah Kristian, Trinity dan sebagainya. Ia bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ulama-ulama muktabar ini ingin mengambil suatu fakta yang jelas bercanggah dan bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, seperti mana yang terdapat di dalam Al-Quran dan seperti mana yang terdapat di dalam As-Sunnah. Jadi oleh kerana ada pihak yang menghurafatkan, yang menyesatkan, dan ada pihak yang masih berada di atas pagar, apakah isu sebenar, apakah ada sebenarnya hadis yang ulama menjadikan ia sebagai sandaran, adakah di sana ada ayat Quran yang dijadikan sandaran oleh para ulama sehingga mereka mencapai kesimpulan tentang keawalan kejadian Nabi Muhammad SAW. Maka di sini pentingnya penjelasan pada hari ini supaya ia sedikit sebanyak dapat memberikan suatu diskusi dan suatu sisi pencerahan berkenaan dengan apakah sandaran berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Dan tajuk Nur Nabi Muhammad adalah merupakan tajuk tesis PhD yang saya sedang tulis, dan saya masih sibuk menyiapkan kajian tesis ini. Dan dialog-dialog yang saya lakukan di FB, saya mengambil manfaat dan faedah yang besar daripada rakan-rakan, bukan daripada yang menyokong semata-mata, tetapi daripada yang menentang. Saya mengambil banyak limpahan faedah dan juga manfaat daripada mereka. Dan apa yang berada di slide tuan-tuan, slide tuan-tuan yang di print itu, saya boleh katakan itu mungkin 2 ataupun 3% sahaja daripada dapatan kajian saya berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Dapatan yang penuh adalah huraian tentang seluruh ulama, daripada mufassirin, daripada muhaddisin, daripada fuqaha, daripada mutakallimin,
daripada mu'arrikhin, daripada udaba, daripada masyaikh tarikat sufi yang muktabar, dan setiap daripada rujukan kitab mereka bagaimana mereka membincangkan berkenaan dengan nur Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita mulakan pada slide yang pertama. Minta maaf saya cepat, tekak saya cepat kering, saya minta maaf untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan mengenai nur Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi usul atau dasar akidah di kalangan ulama, termasuk para ulama sufi. Ada tak dalam slide? Ada. Imam Muhammad Fauzi Ar-Rumi dalam kitabnya Al-Jamalud Dayani Al-Jalalid Dawani menjelaskan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan usul akidah itu ialah segala perkara-perkara yang dihukum dengan kekufuran kepada mereka yang mengingkarinya. Maka saya kira ini juga adalah kepentingan penjelasan dan pencerahan pada pagi ini, kerana ada beberapa pihak dan individu yang melakukan kebincangan ilmu dengan memasukkan sesuatu yang bukan usul akidah sebagai usul akidah, lalu menyesatkan orang-orang lain dengan kerana itu. Sedangkan perbincangan nur Nabi SAW tidak pernah menjadi usul akidah. Ini adalah sebahagian daripada furu' agama. Dan sejak daripada awal dalam ilmu hadis, dalam pengajian hadis sendiri, berkenaan dengan ciptaan yang pertama, ini adalah sesuatu yang khilaf. Bagaimana sesuatu yang khilaf ataupun sesuatu yang ada perselisihan ulama berkenaan dengannya boleh dijadikan sebagai usul akidah? Usul akidah adalah sesuatu yang qat'i, yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Contohnya sifat qidam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sesuatu yang qat'i. Ini usul akidah. Allah bersifat qidam, tidak boleh ada ikhtilaf. Allah bersifat qidam ataupun tidak. Akan tetapi perbincangan nur Nabi SAW di dalam lubuk-lubuk kitab-kitab para ulama sudah pun menetapkan bahawa ciptaan yang pertama adalah ikhtilaf yang muktabar, seperti mana yang disebutkan oleh Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Nanti kita akan sebutkan daripada mana kitabnya, iaitu Fathul Bari. Beliau mengatakan bahawa ciptaan yang pertama daripada asal lagi dah memang menjadi ikhtilaf yang muktabar di kalangan ulama. Hatta ulama sufi tidak menjadikan ia sebagai usul akidah, tidak menjadikan ia usul i'tiqad, usul tauhid. Yakni siapa yang tidak mempercayai nur Nabi Muhammad SAW, dia kufur. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan sedemikian, hatta ulama sufi. Siapa yang tak percaya ciptaan yang pertama adalah nur Nabi SAW, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan sedemikian. Ya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah yang terkenal dengan fiqhul hadis fi tarajumihi, beliau terkenal dengan penetapan hadis-hadis yang diletakkan di bawah tajuk-tajuk yang beliau letakkan pada penamaan bab, dan kebijaksanaan serta kejeniusan beliau dalam ilmu hadis adalah bagaimana beliau menamakan bab-bab tersebut dan senarai hadis-hadis yang diletakkan di bawah bab tersebut. Pada bab yang pertama, Sahih Bukhari, ada berkaitan dengan iman, kitabul iman. Beliau tidak meletakkan hadis yang berkaitan dengan ciptaan yang pertama di dalam kitabul iman. Beliau meletakkan di dalam kitab Bada'il Khalq. Beliau menamakan sebuah bab kitab Bada'il Khalq, kitab berkenaan dengan permulaan penciptaan, dan itu beliau letakkan setelah kitabul buyu'. Begitu juga dengan Imam Ibn Kathir membincangkan berkenaan dengan ciptaan yang pertama dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Tabari meletakkan bab Ibtida'ul Khalq dalam kitabnya Tarikh At-Tabari. Dan juga ulama-ulama yang lain tidak pernah meletakkan perbincangan ciptaan yang pertama dalam usul akidah, di dalam kitab akidah mereka, dalam kitab i'tiqad mereka. Imam Baihaqi mempunyai kitab bernama Al-I'tiqad. Beliau tidak meletakkan perbincangan ciptaan pertama dalam kitab i'tiqad beliau. Imam Baihaqi meletakkannya dalam Dalailun Nubuwah. Kerana perbincangan nur Nabi SAW adalah juga termasuk dalam genre tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan Imam Baihaqi juga terkenal dengan meletakkan hadis-hadis dalam kitab-kitabnya yang khusus, yang i'tiqad. Apakah hadis-hadisnya dalam Sunan Baihaqi, apakah hadis-hadis yang berkaitan, yakni berkaitan dengan fiqh di dalamnya. Kemudian setiap daripada kitab Imam Baihaqi menceritakan tentang apakah jenis hadis-hadis yang berada di dalamnya. Dan beliau tidak meletakkan perihal ciptaan pertama di dalam Kitabul I'tiqad. Ada seorang individu yang saya berdialog,
Mereka menolak tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.